Hai, Assalamualaikum. Aku sebenarnya baru bangun tidur. Tak ada bangun tidur, baru lepas breakfast. Tapi kalau muka serabai sikit tu ignore je lah. Okay, hari ni aku nak cerita pasal manusia terkaya di dunia. Okay, bila kita cakap pasal manusia terkaya di dunia, kita mesti dalam kepala kita paling-paling lah kita fikir macam Elon Musk, founder Tesla, ataupun Bill Gates, founder Microsoft, ataupun mungkin si botak Jeff Bezos tu, founder dengan bekas CEO Amazon. Okay, diorang ni memang kaya, tapi diorang punya kekayaan ni mostly on stock ataupun paper tau. Diorang tak ada physical, diorang bukan tak ada, diorang tak banyak physical kekayaan yang physical. Maksudnya diorang punya kekayaan, diorang punya net worth yang berbilion-bilion tu mostly on stock. So bila stock ni dia jadi vulnerable, dia sekejap boleh naik, sekejap boleh turun, macam tu. So diorang punya nilai selalu berubah, diorang punya net worth. Sebagai contoh macam masa CR alihkan botol Coca-Cola daripada press conference punya meja tu, tengok stock Coca-Cola terus turun. Lepas tu bila Zaka score, sebelum dia score penalti tu dia ambil, dia minum Coca-Cola, lepas tu stock naik balik jadi macam biasa. So diorang punya stock, diorang punya kekayaan ni mostly on stock. Okay, diorang ni manusia yang terkaya sekarang lah, maksudnya famous lah kan. Tapi dulu-dulu diorang ni manusia yang terkaya sekarang, tapi dulu-dulu, zaman dulu, ada orang lagi kaya daripada diorang, daripada tech giants ni. Selalunya orang yang kaya dulu, dia akan monopoli, dia kaya sebab dia monopoli satu-satu bahan tu. Contohnya macam garam ataupun lada, satu-satu bahan yang penting, yang dikira berharga pada zaman dahulu tu, dia monopoli satu bahan tu. Itu yang membuatkan dia orang kaya zaman dulu. Hari ni aku nak cerita pasal seorang manusia yang terkaya di dunia, pernah jejak kaki dekat dunia ni. Cuba korang teka siapa? Okay, korang dah tahu jawapan belum? Jawapannya ialah korang. Kalau korang solat sunat sebelum subuh. Sebab sebab apa? Sebab solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada seluruh isi dunia. Seluruh riwayat Imam Muslim. Okay, yang ni yang betul-betulnya. Okay, hari ni aku nak cerita pasal Mansa Musa. Mengikut ahli sejarah, Mansa Musa ni adalah manusia yang paling kaya kat dunia ni. Dia lebih kaya daripada Elon Musk, daripada Bill Gates, Jeff Bezos, apa semua tu. And kekayaan dia, kekayaan yang fizikal tau. Sebab zaman dulu mana ada stok apa semua kan. Dia memang kaya yang fizikal. So, and Mansa Musa ni, dia seorang yang Islam, maksudnya dia Muslim. And aku syak lah, yang ni tak ada sejarah, tapi aku syak dia solat sunat sebelum subuh lah. Sebab tu dia kaya macam tu kan. And okay, dia ni maharaja. Dia ni maharaja ataupun sultan lah boleh kata. Sultan ke-10 daripada Malik Empire dekat Afrika. And Malik Empire ni, dia banyak kawal laluan pedagang. Kalau nak lalu dekat kawasan Afrika, dia banyak kawal laluan tu. And dia akan kenakan cukai kat mana-mana pedagang yang lalu lah. So setiap kali pedagang lalu, dia akan dapat cukai lah. Tapi ini bukan sebab utama yang dia kaya. Sebab kalau mengharapkan cukai je kan, Malaysia setiap kali ni cukai sini, cukai sana, dekat ambil kat rakyat kan. Tapi sama je, macam tu je, tak kaya-kaya pun kan. And so ini bukan pendapatan utama. Bukan cukai bukan pendapatan utama untuk dia menjadi kaya, menjadi manusia paling kaya kat dunia ni lah. Okay, so mesti korang terfikir macam mana, apa sebab utama Mansa Musa ni boleh jadi manusia paling kaya kat dunia ni kan. Bukan dunia time tu je, sampai sekarang dia paling kaya. Tak ada orang boleh top dia lagi. Okay, so ingat tak cakap pasal Malik Empire kan. Okay, Malik Empire ni dia jajah banyak negara dekat Afrika tau. Bukan Mali je, dia macam banyak negara kat Afrika. So dalam salah satu negara tu, bawah tanah dia ada supply gold tau. Supply emas yang orang boleh kata paling banyak lah time tu, pada zaman tu. Memang supply gold paling banyak time tu. And pada masa yang sama, ada supply garam sekali time tu. So dua ni antara benda yang paling orang cari lah, paling orang berdagang time tu lah, waktu-waktu zaman dulu lah. Sebab ingat tak, kalau tengok sejarah sekolah menengah kan,
uh, Portugis, British semua datang kan sebab nak trade garam kan. Tu salah satu contoh lah. Aku tak tahu lah, aku dah lama tak baca kan, tapi aku rasa macam tu lah. So garam ni antara bahan mentah yang ramai orang cari time tu tau. Sebab orang nak masak kan, so orang lagi rela bayar mahal daripada makan benda tawar tau. So automatic, okay, dia ada garam, dia ada emas. Automatic dia orang jadi trading partner yang paling besar time tu. So lepas tu orang nak datang trade, orang nak datang berdagang, ya tak, dia kena laluan Saharan Desert tadi tu. So dia kena cukai lagi, campur dengan dia berdagang apa garam dengan emas tadi lagi. So memang masuk lah cerita dia kan. So mesti korang terfikir kan, macam kaya mana si Mansa Musa ni kan. Macam ramai je orang kaya kan, tapi macam mana sampai dia boleh dapat pengiktirafan manusia paling kaya kat dunia ni kan. So ingat tak aku cakap dulu tadi yang dia Islam, dia Muslim. So salah satu kewajipan orang Muslim ialah rukun Islam kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu kan. Aku rasa macam tipu lah kan kalau cakap dia tak mampu kan. So dia ni sebagai Muslim sejati, dia pun nak pergilah haji kan. Tapi time tu mana ada mana ada kapal terbang kan. So dia orang pergi naik konvoi kan, konvoi ramai-ramai. Takkan pergi seorang-seorang kan, orang kaya kan, orang nanti tak nampak gah kan. So dia orang pergi dalam 70,000 orang konvoi, Arab bersama dengan Mansa Musa ni lah, pergi ke haji daripada Afrika ke Mekah. So dalam 70,000 orang tu 12,000 hamba. So setiap hamba ni dia bawa lebih kurang 2 kilo emas setiap seorang ni. Setiap seorang bawa lebih kurang 2 kilo emas. Itu tak termasuk dengan kuda-kuda, dengan haiwan-haiwan yang dia bawa. Yang tu semua bawa emas juga. So memang banyak gila emas dia bawa time convoy nak pergi ke Mekah tu kan. So sepanjang jalan tu dia jumpa kampung-kampung kecil, semua dia bersedekah. Dia sedekah untuk orang-orang miskin, lepas tu dia sedekah untuk kawasan tu buat masjid apa semua kan. Tapi dia niat dia dah baik. Tapi sebab kawasan-kawasan kecil tu, oh by the way, time tu memang emas adalah currency utama tau. Macam dia boleh kira macam ringgit kita sekarang lah emas tu. So bila dia bawa emas banyak-banyak kat satu tempat, dia bagi kat orang-orang kan, jadi inflation tau. Sebab duit banyak, sebab emas time tu jadi currency kan. So duit banyak tapi barang tak banyak. So time tu emas memang harga jatuh gila, nilai emas turun and harga barang naik. Dia setiap kampung yang dia pergi, kampung-kampung kecil yang dia pergi ni, dia boleh kata merosakkan ekonomi kampung tu sebab dia bagi banyak sangat emas. Macam tu. So dia sampai Mekah, dia dah haji, dia dah buat haji apa semua kan. So bila dia balik, dia balik ikut laluan yang sama lah. Kira dia lalu balik lah kampung-kampung tu. So dia terkejut lah kan, tengok apa jadi yang kampung kan. Macam dia bagi emas tapi makin teruk kan. So orang kampung tu bagi tahulah, orang kampung tu cakap sebabkan dia bagi banyak sangat emas, apa ekonomi dia jadi teruk tau. So apa dia buat, Mansa Musa ni, dia beli balik. Dia pinjam balik semua emas-emas yang dia bagi tu. Dia ambil balik, tapi dia bayar penduduk semua ni. Macam dia beli balik emas tu daripada orang-orang yang dia dah bagi ni. Lepas tu dia campur sekali dengan duit tambahan, kira macam bunga macam tu. Niat dia satu untuk baiki balik ekonomi kampung-kampung ni kan. Lagi satu untuk jaga nama baik Empire Mali lah. Sebab tak nak lah orang kata kan nanti kan, dia datang bagi emas, lepas tu merosakkan Empire Mali ni, merosakkan ekonomi orang kan. So dia tak nak macam tu. So itu niat dia beli balik emas tu semua. So, kalau ikut pakar ekonomi estimate kalau Mansa Musa hidup sekarang, dia punya net worth lebih kurang 400 bilion, malah lebih 400 bilion USD. Kalau nak compare dengan manusia yang paling kaya sekarang, Jeff Bezos, lebih kurang 221 bilion USD. So lebih kurang sekali ganda dia orang punya perbezaan net worth. And kita kena ingat yang Mansa Musa, dia tak ada stok.
Maksudnya semua kekayaan dia adalah fizikal. So by in a way dia sebenarnya memang jauh lagi kaya daripada Jeff Bezos tu. Jeff Bezos kebanyakannya stok kan, so boleh naik boleh turun apa semua kan. So itu je lah aku nak cerita pasal Mansa Musa. Kalau korang nak tengok lagi pasal topik-topik adalah menarik, topik-topik yang aku suka cerita, jangan lupa subscribe. Okay, alright. Oh,